Ready to go back kecemasan bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. #APM sana sini amat perlu bagi setiap individu isi rumah. Keperluan berbeza mengikut jantina, umur maupun keperluan khas. Yang penting kita sedar dan buat persediaan awal. Ayuh kita semarakkan #Keluarga Malaysia Siap Siaga Bencana sempena bulan kesiapsiagaan nasional. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan, kita bertemu kembali dalam program Influencer at Japan hari di 20 hari bulan Oktober 2022, hari Khamis. Bersama dengan kita punya tetamu jemputan yang tidak asing lagi lah bagi Jabatan Penerangan ni, yang selalu bersama dalam setiap program yang dilaksanakan. So, bersama saya hari ini yang setia, Colonel Afendi bin Haji Ali. Tuan Afendi, boleh dengar? Boleh dengar. Sihat ke Tuan Afendi? Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Terima kasih dapat bersama dengan kami lah di Jabatan Penerangan dalam program hari ini. Mungkin kita ada masa lebih kurang 1 jam untuk kita bersama berkongsi info dengan rakan-rakan di media sosial, khususnya di Facebook. Tapi sebelum tu, mungkin saya nak ingatkan kepada rakan-rakan kalau boleh like dan share kita punya Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Kuala Lumpur, dan kalau boleh biar viral kan, sebab apa yang kita nak bicarakan kejap lagi ni adalah satu info yang sangat-sangat orang cakap berguna, kena pula waktu sekarang ni. Sebab kita punya tajuk hari ni pun monsun timur laut siap siagakah kita. Kita ni dekat KL ni, bandar Kuala Lumpur ni orang cakap sebelum-sebelum ni banyak bencana yang berlaku. Betul tak ni Betul. Okey, mungkin saya nak minta Tuan Afendi kenalkan diri. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dekat luar belum mengenali Tuan Afendi. Silakan Tuan Afendi. Baik, seperti nama yang disebut tadi, saya bernama Afendi bin Haji Ali, pengarah Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan, pejabat APM Wilayah Persekutuan ni di Putrajaya. Dan di bawah APM Wilayah Persekutuan kita ada beberapa pejabat, di Sentul ada, di Kuala Lumpur ada, di Ceras ada, Putrajaya dan termasuk di Labuan. So saya telah berada di sini sebagai pengarah APM Wilayah semenjak tahun lepas, bulan 2. Okey. Masih lagi belajar dan masih lagi kita sama-sama sebab cuaca ataupun climate kita ni berubah-ubah sekarang ni kan. So kita tengok, kita cuba yang terbaik lah untuk semua masyarakat di wilayah persekutuan ini. Betul. Okey, maknanya masa yang berlaku tahun lepas, kalau Tuan Afendi ingat lah, di Kuala Lumpur ni tahun lepas ada satu bencana banjir kilat kan. Contoh dia macam kami dekat Sain Dabi ni, Wisma FGV sekarang ni, panggil Wisma FGV. Kawasan perumahan dekat kawasan sekitar pejabat ni dinaiki air. Itulah, maknanya Tuan Afendi adalah masa tu Ada. bencana yang berlaku tu. Okey, Tuan Afendi, kita teruskanlah kita punya ni, takut orang tak cukup masa kan. Banyak soalan-soalan yang nak dikemukakan. Okey, Tuan Afendi, soalan yang pertama. Okey, kita sedia maklum, kita sekarang ni berada pada bulan Oktober, di mana bulan ni merupakan bulan kesiapsiagaan nasional. Juga bulan ni kita sedang menghadapi fasa peralihan monsun timur laut dan juga banjir yang dijangka akan bermula pada November depan. Mungkin boleh Tuan Afendi kongsikan apakah tarifan mengenai bencana dan kepentingan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut. Okey, seperti yang kita maklum
daripada agensi teknikal kita iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia, bahawa sekarang ni seperti dimaklum adalah tempoh peralihan monsun, dan monsun timur laut ataupun MTL akan diaktivate ataupun terjadinya dijangka pada 15 November, ya, bulan ni lah, bulan depan. So kalau kita ikutkan sekarang ni, apa itu bencana? Takrifannya apa? Ia adalah suatu kejadian yang secara mengejut berlaku, yang dia bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda atau alam sekitar, serta menjejaskan aktiviti setempat masyarakat. Antara kesan-kesan apabila kita sebut kesan bencana secara langsung adalah seperti kematian, gangguan emosi, kecederaan, kerosakan harta benda, kemusnahan alam sekitar, gangguan aktiviti harian, kos juga dilibatkan apabila satu benda rosak, dan ia mengambil masa jangka yang lama untuk pemulihan. Itulah antara pengenalan sikit apa itu bencana. Okey, kita cakap soal Satu Malaysia APM kan. Tapi saya nak fokus terus dekat wilayah persekutuan ni. Okey, macam di wilayah persekutuan ni, apakah persiapan yang pihak APM sendiri lakukan ketika ini dalam menghadapi bencana, terutamanya dalam peralihan monsun ini? Okay. Kalau APM secara keseluruhan dia di Satu Malaysia ini, kita APM ini telah bersiap sedia sebelum, semasa dan selepas. Antara tugasan kami adalah mendidik masyarakat, di mana APM ni kalau di peringkat muda, APM sudah ada di sekolah-sekolah, di universiti-universiti, di mana kita ada pasukan kita, iaitu kita panggil PESPA, kita panggil SISPA, siswa-siswi pertahanan awam itu, dan kita panggil lagi yang sekolah, kita panggil kadet pertahanan awam. Kita ada menyediakan ataupun melengkapkan pelajar-pelajar kita dengan ilmu-ilmu pertahanan awam. Antaranya adalah menghadapi bencana lah, dan kita anggota-anggota itu ataupun kanak-kanak, anak-anak kita di sekolah-sekolah itu akan apabila meningkat usianya akan menjadi tenaga kerja di Malaysia, dan mereka kebanyakannya bersama dengan pertahanan awam apabila apa-apa bencana berlaku, di mana kami boleh panggil mereka. So juga untuk orang awam yang mana tidak terlibat daripada awal bersama pertahanan awam, kita ada lantik ketua-ketua masyarakat untuk mewujudkan di mana kan satu pasukan bernama CDERT, Civil Defence Emergency Response Team, di mana tu satu kumpulan di kawasan itu yang kita latih. Kita hadir atau mereka hadir bersama kita dan kita latih. Itu di Kuala Lumpur ini kita telah mempunyai ramai CDERT, banyak CDERT yang telah kita wujudkan, sebanyak 44 CDERT, antaranya saya boleh sebutlah banyak ni ya. Di RISDA kita ada, di KPJ Ampang kita ada, Lembaga Hasir, Tongshin Hospital, Bank Islam, Perbadanan Usahawan Nasional PNB, antaranya lah di Fama, di Yayasan Felda, Pejabat Tanah dan Galian, itu antaranya lah pasukan-pasukan yang kita wujud di swasta maupun di agensi kerajaan. Agensi kerajaan. Maknanya ada sukarelawan yang dah diwujudkan di agensi kerajaan dan juga swasta. Okey, yes. Berbalik pada yang Tuan cakap tadi, maknanya dia dah dididik
di peringkat sekolah lagi. Okey, maknanya di sekolah menengah, di IPT dan juga IPTS maupun di agensi kerajaan dan juga swasta. Maknanya dah orang cakap apa? Dah diajar cara-cara kesedaran dalam menghadapi bencana ni. Okey, saya tertarik juga sebab setiap pagi kita dengar radio. Dalam radio pun ada keluar juga kepada masyarakat yang nak join dia APM punya latihan disediakan. Maknanya masuk je website APM. Bagus. Masuk website APM, kita memang mengalu-alukan masyarakat untuk menjadi anggota kita. Okey. Hadirlah pejabat APM yang terdekat, isi borang dan kita akan latih asas kepada mereka. Okey, bagus. Okey, kita teruskanlah tuan. Okey, dalam situasi sekarang ni pula, dalam kita menghadapi monsun timur laut, apakah peranan APM untuk membentuk masyarakat? Okey. APM kalau dalam bencana ni kita dah 7 tahun kita menjadi Sekretariat Pengurusan Bencana di negeri dan di daerah. So antara tugasan APM sebagai sekretariat adalah jadi setiausaha sekretariat kepada pengurusi. Kalau di Kuala Lumpur ni pengurusi pengurusan bencana adalah Datuk Seri KSU Kementerian Wilayah. Dan kalau di wilayah tu tadi maksud saya, kalau di Kuala Lumpur adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur. So maknanya APM, pegawai APM negeri di daerah Kuala Lumpur itu sekretariatnya kepada pengurusi Datuk Bandar. Kalau di Putrajaya tu sekretariat APM tu adalah kepada Presiden Perbadanan Putrajaya. Sama juga di Labuan. So apabila kita menjadi sekretariat bersama agensi, APM tidak berkesorangan dan kita tidak buat kerja sendiri dalam bencana ini. Kita memerlukan sahabat-sahabat baik kita di dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana. Ramai. Yang penting kalau di bencana kita sebutnya banjir ini, hujan yang turun, permulaannya sahabat kita meteorologi. Meteorologi. Lepas tu apabila kejadian berlaku dalam operasi menyelamat ke pemindahan itu sahabat kita bersama dengan Jabatan Bomba. Polis, kita ada rela juga, PBT. Dan apabila pusat pemindahan sementara PPS dibuka, itu agensi utama di situ adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. PPS juga disokong oleh NGO. Alhamdulillah setakat ini pengalaman saya apabila PPS dibuka, ramai yang membantu dan turun padang. Dan ramai juga yang maklum tak tahu macam mana nak bantu. So tu yang saya cakap tadi, bolehlah bersama dengan APM. Daftarlah bersama APM dan apabila bencana berlaku, lapor diri ke pejabat APM yang terdekat. Kita akan selaraskan bersama-sama dengan agensi lain untuk tugasan-tugasan bencana. Dan bencana di wilayah ini kita ni selalunya banjir kilat. Banjir kilat di wilayah ni saya tengok puncanya banyak di mungkin kawasan bandar, di mana longkang banyak, paritan, parit-parit lubang-lubang tu kan. Di kawasan jalan tu banyak yang tersumbat akibat sampah-sampah yang dibawa datang oleh air yang banjir ni lah, dan menyumbatkan. Itulah antara banyak yang kita tengok punca. So, tapi tu kita sarankan apabila selalulah pastikan kawasan perumahan kita, kawasan pejabat kita, saluran ini tidak tersumbat. Sebab apabila hujan kat KL ni, kita lihat berhenti je dalam masa 1 jam, mungkin kurang, air dah turun. Betul, dia sekejap je. Sekejap je. Tak macam negeri-negeri lain di mana kita ada kita panggil air termenung. Di mana pusat pemindahan terpaksa buka lama nak tunggu air tu turun. Air tu tak tahu ke mana. Di KL alhamdulillah
Air tu tahu nak pergi ke mana tetapi dia sekat. Betul lah. Disebabkan oleh itulah sampah sarap yang dibawa mungkin kan. Dan mungkin dekat KL ni tuan sebab ni orang ramai. Ramai sangat orang ni, itu yang jadi sikit masalah. Bila berlaku banjir kilat ni, bila tersangkut orang contohnya dekat KL ni, bangunannya ada parking bawah tanah tu. So itu yang jadi lagi masalah. Betul, kat KL ni kita tengok kan tanah dah kurang kan. Selalunya kita tengok kawasan kita pun, saya daripada kampung, kalau hujan lebat macam mana pun kan, tanah ada, hujan masuk ke dalam tanah. Dia pergi ke sungai-sungai. Ke sini dia nak pergi ke tanah, dia kena mencari. Dia mencari, dia pergi ke longkang ke apa ke, dia jadi simen, jadi jalan kan, jadi bangunan. Okey, ni lah. Okey tuan Mungkin kawan-kawan di media sosial Facebook yang nak bertanya boleh bertanya. Boleh lontarkan soalan. Mungkin ada soalan-soalan yang menarik, mungkin kita boleh ambil daripada Facebook dan live kita ni. Sementara kita tunggu soalan daripada rakan-rakan di Facebook, mungkin tuan boleh ceritakan serba sedikit kekuatan anggota yang bersiap sedia dan boleh diatur gerak dan juga logistik yang tersedia jika menghadapi bencana pada kali ini. Baik, kalau di APM Wilayah Persekutuan seperti yang saya maklum tadi, pejabat-pejabat kita beroperasi sebenarnya 24 jam. Ya. Bukan hanya bencana sahaja tugasan kita ya. So kita 24 jam tu kita berkhidmat untuk masyarakat dalam pelbagai bidang. Yang macam saya sebut tadi tu juga, kita ada yang call kita kes kemalangan, ada yang call kita kes sakit, di mana kita ada menggunakan ambulans, ada yang call kita, telefon kita kes nak bunuh diri, kes ular masuk rumah, macam-macam. So APM ini kita bersiap sedialah 24 jam apabila masyarakat panggil kita. Tapi semenjak 27 tahun kita, 2016 tu kita menjadi sekretariat, tugasan baru kita menjaga atau menyelaras bencana. So setiap pejabat kita ada lebih kurang dalam 1 jam pertama tu kita boleh keluarkan dalam ke 30 orang. So jadinya dalam semua pejabat tadi, insya-Allah dalam 1 jam pertama tu kekuatan kita dalam 100-150. Insya-Allah 24 jam yang keduanya kita dapat sokongan daripada anggota-anggota yang didaftarkan. Kita boleh panggil seperti yang kita sebut tadi, sahabat-sahabat kita yang bekas-bekas pelajar-pelajar universiti, dan pasukan-pasukan kita, pegawai persekutu, kehormat kita pun kita akan panggil untuk bersama. Macam contoh banjir awal tahun ini, akhir tahun lepas di KL dengan Selangor, yang teruk tu Selangor kan, ramai pegawai-pegawai persekutu bersama kita. Saya ucapkan terima kasih. Sampaikan pusat pemindahan pun mereka ada turun bersama selagi pusat pemindahan itu tidak tutup. Dan logistik kita insya-Allah kita ada kenderaan air, darat dan laut. Di mana kita ada bot, bukan laut, air, sungai dengan laut. Sungai. Kita sungai. Okey. So kita di PM Wilayah Persekutuan ni kita mempunyai 20 bot berbagai saiz. Untuk lori kita mempunyai 7 lori. Pacuan 4 roda kita mempunyai 7. Dan untuk laut pun kita ada. Tapi itu kita letakkan di Labuan. Di Labuan. Fokus di Labuan lah sebab laut kan, kawasan laut. Kita ni KL ni sungai Sungai Kelang, Sungai Gombak. InsyaAllah. Okay, Tuan. Ya. Mungkin ada soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Oi.
Best soalan dia ni. Okey lah. Kita pun sedia maklum, tadi pun SPI dah keluar, dah buat press conference berkenaan dengan kita punya pilihan raya tuan kan. Kita punya pilihan raya 19 hari bulan 11. Keluar mengundi. So itu sebenarnya tarikh berlakunya bencana kan. Monsun tu kan. Monsun tu. Maknanya tarikh-tarikh yang risau jugalah orang cakap kan. So tuan rasa macam mana APM? Dah bersiap sedia ke? Kalau kita Dalam situasi lihat, kalau kita lihat tahun ini, dia agak sikit berlainan lah daripada yang sebelum-sebelum ni. Katanya monsun timur laut dalam musim banjir kan. Tetapi dalam tahun ni kita lihat berapa fasa ataupun siri banjir telah berlaku. Contoh di Johor, di Sabah dan Sarawak, di Perak. Yang terbaru ni kita belum masuk monsun timur laut, tetapi sekarang ni kita ada banjir di Langkawi. Jarang kita dengar kan. So apabila keadaan yang semasa ni berlaku, saya lihatlah, ini pandangan peribadi saya lah kan, banjir ni boleh berlaku bila-bila masa. So kalau kita nak tetapkan yang macam tadi, soalan berkenaan dengan pilihan raya, pilihan raya boleh buat bila-bila masa, dan banjir pun boleh berlaku. Boleh berlaku bila masa. Hujan pun boleh turun. So kalau ikutkan meteorologi, bahawa monsun timur laut diramal bermula 15 November. Ya. Kalau tadi pilihan raya kita 19. Kita doakan tidak adalah banjir besar. Ya. InsyaAllah tak ada apa, kita doakanlah. Persiapan kita, insya-Allah kita cuba yang terbaik. Ya, perempuan kita akan cuba yang terbaik, kita akan keluarkan, kerahkan, dan kita mohon juga masyarakat bantu kita. Ya, kalau selalunya memang kejadian banjir ni berlaku kepada keluarga kita, ya, dan kita tahu apa kita nak buat, persiapan sebelum itu. Kan, kalau kita memang duduk tempat yang risiko banjir, pastikan ada alternatif. Barang-barang, tempat mana kita nak pergi, ya. Jangan tunggu benda tu datang. Sebab selalunya hujan lebat, mana-mana sama je kita tengok. Dia lebat, air akan tinggi selepas pukul 12. Pukul 3-4 pagi, permohonan untuk buka pusat pemindahan. Semua orang tengah tidur. So ada baiknya sebelum tu berlaku, dah hujan lebat, tengok dah lain macam, lihatlah info-info dalam laman web, radio, TV, memang akan keluar. Web Japan ni pun ada keluar. Kita pun akan maklum kepada dalam grup-grup kita, di mana Japan pun sendiri ada dalam tu. Lihat, mungkin buat persediaan awal, boleh berkemas awal, boleh tinggalkan tempat. Itu untuk yang kawasan berisiko lah. Terutama kalau KL ni, Tanjung Priok, macam tu. Kat Kampung Baru, kat Segambut, kalau naik memang kalau hujan lebat yang lama, lebih pada 2 jam, memang kawasan tu akan naik paras yang boleh katakan tinggi jugalah. Kampung Priok, Kampung Pasir, di Kuala Lumpur. Kita pun ada lagi banyak punya soalan dalam Facebook ni. Rakan-rakan Facebook ni banyak nak bertanya soalan. Ni pula dia panjang pula soalan ni. Ni mungkin pandangan juga daripada Sukvin Singh. Doktor Sukvin Singh. Okey. Soal dia punya pandangan pelan kontingensi semasa PRU 15 semasa banjir, memandangkan kedua-dua lokasi sekolah yang diwartakan sebagai pusat mengundi, manakala PPS adalah Dewan Masyarakat dan besar kemungkinannya beberapa sekolah diwartakan sebagai pusat mengundi. Okey. Yang keduanya, pelan kontingensi semasa banjir kilat di mana besar kemungkinannya jalan-jalan ke arah pusat mengundi adalah pada tarikh 19 November 2022. Dan yang ketiga, paparan informasi daripada PBT atau sahabat bencana berkenaan jalan-jalan, arah jalan-jalan yang selamat untuk masyarakat setempat yang pergi mengundi ke pusat mengundi pada tarikh 19 November 2022. Ini daripada Dr. Sukvinder Singh. Terima kasih Doktor. Maknanya ni dia punya pandangan lah, Tuan.
jika menghadapi kemungkinan. Okey, kalaulah ada bencana, Yes. kalau ada bencana pada hari mengundi itu dan sekolah yang jadi pusat mengundi itu akan terkesan, ya, dan ataupun kawasan itu terkesan naik banjir. Kita ada plan contingency di mana PPS kita yang telah digazetkan di daftar telah bertambah sekarang ni, ya, telah ditambahkan, di mana bukan sekolah-sekolah sahaja yang menjadi pusat persediaan pusat pembinaan sementara, ya. Kita wujudkan di dewan-dewan masyarakat, ya, di dewan-dewan swasta, di mana kita boleh tempatkan mangsa-mangsa banjir berdekatan lokasi-lokasi yang kejadian banjir lah. Dan betul lagi satu, benda-benda info-info ni boleh dapatkan juga daripada media-media, daripada TV, termasuk sekali dengan jalan-jalan. Jalan-jalan tutup ke, itu JKR, pihak polis akan memastikan maklumat itu akan keluar ke saluran utama, termasuklah internet. Dan semuanya informasi sekarang di hujung jari, insyaAllah, ya. Kita akan cuba yang terbaik untuk sampaikan maklumat itu kepada orang ramai. Maknanya ni lah, kita sebagai masyarakat ni kena alert lah, orang cakap. Alert awal, tengok apa yang berlaku. So boleh buka handphone, tengok dalam internet. Sekarang semua pakai handphone je kan. Buka je handphone ni, buka internet, tengok je apa info-info yang terkini. Bagus. So Tuan, kita teruslah ke soalan yang kelima, sebab tadi pun Tuan dah bagi jawapan untuk soalan yang kelima sebenarnya. Oh ya. Cuma saya minta nak tanyalah Tuan, dekat KL contohnya, di KL ni, di wilayah Tuan, KL di Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, kawasan hotspot atau lokasi yang berlaku bencana banjir, ada tak di lokasi-lokasi hotspot tu? Mungkin Tuan boleh share sikit. Mungkin lepas ni kalau kata masyarakat bila berlakunya hujan lebat ke, so diorang takkan lalu ke kawasan tu. Dan juga mungkin Tuan boleh kongsikan juga lokasi PPS, pusat pembinaan sementara, yang telah diwartakan. Okey, kalau kita lihat data ataupun hotspot ni telah dipersetujui oleh pihak DBKL sendiri, di mana dengan kerjasama APM, pihak polis, bomber, kalau di Kuala Lumpur kita ada hotspot 8, ya, yang selalu akan naik air, iaitu di Brickfield, Jalan Tun Sambatan. Juga di hadapan IPD, Jalan Travers, Jalan Pantai Baru, which is di hadapan gate Universiti Melaya, Jalan Makruh Bangsa, Jalan Maharaja Lela, yang berdekatan dengan stesen monorail tu. Yang keenam di Kampung Periuk dan Kampung Pasir. Dua tempat ini yang kalau banjir lebat agak lama, Kampung Periuk, Kampung Pasir ini airnya akan naik paras, mungkin ke lutut, ke pinggang. Ke-8 Jalan Ampang, Bukit Nenas. Kalau di Sentul pula kita ada Jalan Antoi, Jalan Pintasan, Segambut, Jalan Sultan Azlan Shah di hadapan Balai Polis Batu Tiga, Jalan Kuching, Jalan Segambut, Jalan Semantan di Bukit Damansara, juga di Bukit Damansara Jalan Ruas, dan ke-8 Jalan Duta Mas. Untuk Ceras pula, kita ada hotspot di Jalan Rahmat, Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar di hadapan bangunan Parlimen, Bulatan Datuk On, Jalan Parlimen dan sekitar, Lebuh Ampang dan sekitar, Jalan Brunei dan Jalan Pudu, Jalan Cangkat Tambidolah, Kampung Kasipilih, dan Lebuh Raya Sultan Iskandar menuju ke Jalan Kuching.
itulah antara hotspot yang telah kita kenal. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Wilayah Persekutuan telah kenal pasti ya. Nah, untuk kawasan hotspot ini kita mempunyai pusat-pusat pemindahan ya. Pusat pemindahan kita mempunyai 100 lebih di Kuala Lumpur ini. Data pusat pemindahan yang terkini ada bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita sekarang ni kita dalam proses menambah kena pasti PPS yang baru untuk bersiap sedia lah. Siap sedia. Ya. Maknanya apa yang Tuan Fendi cakap tadi, lokasi-lokasi hotspot yang banjir. Saya tengok tu macam kebanyakannya di kawasan laluan kenderaan. Contohnya Betul. Jalan Travers dekat depan IPD. Maknanya itu laluan utama tu. Bila banjir berlaku je akan sangkut lah. Akan sesak lah kawasan tu. Ya. Dan saya lihat sekarang ni pun pihak Dewan Merdeka Kuala Lumpur, dia dah letak kemah di kawasan jika berlakunya banjir. Maknanya hotspot tu, kawasan hotspot tu, maknanya ada orang cakap apa, dia ada ambil tindakan awal. Jika berlaku apa-apa, ada tindakan awal. Di kawasan-kawasan hotspot memang di BKL telah buatkan satu macam bilik gerakan. Bilik gerakan sementara lah. Betul, bilik gerakan sementara kan. Untuk frontliner, itu boleh katakan frontliner. Antaranya petugas di BKL, betul. sukarelawan, APM sekali ada dalam tu. Ada juga kan, saya nampak juga. Daripada APM dan juga Dewan Merdeka Kuala Lumpur, 24 jam akan duduk di situ. Jika berlaku apa-apa banjir, hujan lebat, boleh menyebabkan banjir, so tindakan awal daripada mereka lah. So bagus lah tu. Okey, kita terus lah tuan ke soalan seterusnya, yang ke-6. Okey, kita perlu mengambil iktibar dan belajar daripada pengalaman yang lalu. 2021 meninggalkan kesan yang mendalam apabila bencana banjir teruk melanda terutamanya di Taman Seri Muda Selangor. Persiapan awal perlu dilakukan. Back ready to go sangat penting. Tadi yang kita tengok dah daripada mula-mula tadi kan. Mula-mula kita punya live tadi ada back ready to go. So mungkin tuan boleh jelaskan item-item atau keperluan yang perlu ada dalam beg tersebut. Okey, selalunya apabila keadaan panik, memang kita mudah untuk terlupa apa barang-barang kan. Dokumen-dokumen kadang-kadang kita simpan, kita pun dah lupa kat mana. So sentiasa, terutama kepada masyarakat yang kawasan hotspot dokumen-dokumen penting tu letaklah dalam satu beg. Dalam satu beg. Mungkin dalam beg tu kita letak sekali dokumen-dokumen yang paling penting, kita letaklah sekali macam torchlight, wang-wang tunai, power bank, tuala, dan untuk kebersihan diri. Kalau tak cukup dokumen kita banyak, pastikan beg kedua ada. Beg pertama tu khas untuk dokumen. Dokumen kita banyak, kita tak nak campur. Beg kedua kita letaklah barang untuk kebersihan diri tu, kit kecemasan, torchlight, dan kalau penuh, pastikan beg tu jangan kecil sangat lah. Kalau boleh kita tak nak banyak-banyak beg, beg yang besar, macam beg luggage nak pergi airport tu kan. Boleh satu beg tu kita letak bahan-bahan makanan pula kan. Senang sikit je. Makanan, luggage yang besar tu letak makanan. Kadang-kadang kita ada benda-benda yang kita boleh makan, tak boleh makan di pusat pemindahan sementara tu, mungkin kita tak adalah semewah-mewah makanan macam di rumah. Kita cuba sebaiknya lah supaya semua tidak lapar. Betul. Saya takut tak muat je, takut banyak sangat beg kan. Seorang kena bawa 4 beg pula kan. Jangan. Semua ada sumbaknya dalam tu. Dokumen yang tak penting tak payahlah sekali dalam tu. Yang penting macam contoh IC ke, surat beranak ke, kontrak-kontrak penting kan. Dokumen yang penting dan contoh-contoh lain lah. Okey. Itulah. Tapi yang penting simpan dekat tempat yang senang nak angkat. Maknanya janganlah simpan letak bawah katil, lepas tu letak lagi barang kat dalam tu kan. Dah nak kena punggah dulu. Okey tuan, kita cerita balik pasal monsun timur laut tadi Okey, mungkin ada cabaran yang dihadapi oleh APM
dalam menghadapi monsun timur laut ni? Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit. Okey, kalau di wilayah persekutuan ini, cabaran agensi-agensi di wilayah persekutuan ni taklah sebesar negeri-negeri yang bencananya besar macam Kelantan, Pantai Timur tu kan. Johor. So wilayah ni kebanyakannya adalah banjir kilat. Ya. Cabaran kita tu lah apabila banjir di Kuala Lumpur ni, kita sekali datang dengan tanah runtuh, sekali datang dengan pokok-pokok tumbang. So kita kena selaraskan agensi-agensi mana yang pergi sana, mana yang pergi sini. Dalam masa yang sama pula pusat pemindahan pun terpaksa kita buka. So memang sangat mencabar. Dan juga macam hari tu di Selangor banjir. Waktu tu wilayah persekutuan pun banjir. Tapi alhamdulillah tak lamalah pusat pemindahan kita buka. Masa tu tak silap 3. Kita buka sehari semalam 2 malam je. Ya. 2 malam, malam kedua tu untuk preparation pastikan tempat tu dibersihkan. Baru kita benarkan pulang. Tetapi dalam masa yang sama kita diminta untuk bantu Selangor. Agensi-agensi di dalam wilayah persekutuan ni banyak yang dikerah untuk bantu Selangor. Sebab masa tu di Selangor agak semua orang terkejut kita tidak jangka bahawa di benda tak sangka. Shah Alam tu boleh naik sebegitu rupa. Dan pada masa yang sama kawasan itu ataupun negara pantai-pantai kita air laut pasang masa tu. Ya. Hujan pula lebat tak berhenti-henti, air laut pasang. Tersekat di negeri Selangor. Air. Itulah macam yang tahun lepas lah. Sebab kami pun ada di kalangan staff ada yang duduk di Taman Seri Muda Selangor tu. So bila dah surut tu, bila kami nak pergi nak bantu untuk bersihkan rumah, terkejut juga tengok, sampai ke bumbung. Ada yang sampai ke atas tu, air naik tu. Maknanya benda yang kita tak sangka lah. Sebab kita pun tak sangka benda tu boleh jadi sampai macam tu kan. Ya. Cuma di KL ni lah, KL ni kita lebih kepada banjir kilat lah. Maknanya banjir tu sekejap je. Lepas tu dia surut balik. Okey, ni ada lagi soalan daripada sahabat Facebook tuan. Daripada Share Nila. Okey, dia punya soalan, jika berlaku banjir di Kuala Lumpur, apa tindakan pertama yang akan diambil oleh pihak berwajib? Warga KL masih tidak tahu peranan masing-masing. Contohnya jika bencana banjir besar berlaku di Kuala Lumpur, maknanya warga KL dia tidak tahu peranan diorang kalau berlaku banjir besar di KL. Tadi ada tuan boleh share sikit. Saya ada sentuh sikit peranan masyarakat. Semua masyarakat, tak kira lah di Kuala Lumpur ke. Saya ada sentuh tadi, pastikan sentiasa alert dengan berita-berita, pengumuman, mana datangnya berita pengumuman, sentiasalah tengok dalam Facebook pun ada keluar, ya. Dalam TikTok pun ada keluar. Website penting, meteorologi, APM, polis, JKR mungkin berkenaan dengan jalan yang tutup. JKM berkenaan dengan pusat-pusat pemindahan. Pastikan. Lepas tu tadi soalan berkenaan dengan tindakan ya. Tindakan. Okey. Selalunya apabila hujan turun, kita telah di-alert, diberi amaran awal oleh meteorologi. Sekarang ni meteorologi boleh buat ramalan 7 hari. 7 hari sebelum. Dan amaran 3 hari sebelum. Ya. Amaran-amaran ada kuning, ada merah tu kan. 3 hari sebelum. So benda tu kita boleh tengok. So masyarakat yang tempat-tempat yang sebut tadi tu, hotspot tadi tu, boleh tengok. 3 hari hujan macam mana. Red alert ke. Dia punya lambang tu merah ke. Lambang nak merah. Ada duduk tempat yang saya sebut tadi tu, dah ada perancangan dah. Mana nak pergi. Tapi kalau tak ada ke mana-mana, tak dapat ke mana-mana, tu yang kita sediakan pusat pemindahan sementara. List pusat pemindahan sementara tu boleh tengok di JKM lah. Ataupun boleh
telefon di pejabat APM. APM sendiri pun ada kan, boleh. Kita akan bagi tahu di mana lokasi yang boleh sendiri pergi, pindah sendiri sebelum apa kejadian. So maknanya sekarang ni sebenarnya dia maklumat di hujung jari lah sebenarnya. Maknanya masyarakat boleh dapatkan info daripada MET sendiri, daripada APM sendiri, mungkin daripada Japan sendiri, Jabatan Pelangan. Ya, Macam betul. contoh tu lah, Jabatan Pelangan pun dia ada keluar juga dia punya unit bahan yang akan keluar dalam jika berlaku sekarang ni mungkin kita akan menghadapi monsun ni, mungkin akan berlaku banjir KL. Kita akan keluar awal untuk buat announcement, minta rakyat untuk masyarakat untuk bersiap sedia. Maknanya ambil tindakan awal jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. So maknanya tak ada masalah. Lepas ni masyarakat dah boleh dapat info dah sebenarnya. Okey tuan. Mungkin ada lagi soalan. Ada penerbit cakap ada soalan lagi ni daripada Facebook. Daripada Muhammad Hafizuddin. Sedap nama dia. Okey, ni best soalan dia ni tuan. Dia kata dia berminat nak daftar jadi sukarelawan APM. Setahu saya sukarelawan ini akan dapat latihan dari APM untuk melakukan tugas-tugas. Tapi saya bekerja waktu pejabat. Jadi boleh ke kalau saya join latihan pada hujung minggu? Okey tuan. Boleh. Memang kita alu-alukan. Ramai pun anggota-anggota kita yang bertugas yang bersama kita sekarang yang masuk di pejabat-pejabat pusat kawalan kita, ramai yang daripada agensi kerajaan swasta. Kalau mereka contoh mereka kerja shift malam, dia boleh bersama dengan kita siang, ataupun dia kerja Isnin sampai Jumaat, dia boleh bersama dengan kita Sabtu Ahad. Daftar bersama kita. Pergi ke pejabat kita, kita ada di Putrajaya, di Kuala Lumpur, di Ceras, Sentul, di Labuan. Nombor telefon tu kalau nak saya sebut kat sini ke, ataupun boleh tengok juga di dalam laman web kita civildefence.gov.my. Ada kat bawah tu, dah tertulis kat bawah. Ada tulis. Okay, maknanya lepas ni bolehlah siapa-siapa nak join kan. Kalau kata dia sibuk buat kerja daripada 8 pagi sampai 5 petang, mungkin dia boleh bersama malam tu kalau nak bersama malam tu ataupun hujung minggu Okey, so pada rakan-rakan di luar sana, Tuan Fendi pun dah bagi tahu, kalau anda busy hari biasa mungkin Sabtu Ahad boleh bersama dengan PM jadi sukarelawan. Bukan jaga banjir je tuan ni. Alias Zairi. Bukan saja hanya jaga banjir APM ini. Kalau tuan-tuan berminat berkenaan dengan kesihatan, medical, kita ada ambulans, boleh bertugas kita ambil kes. Maknanya banyak dia punya cabang tu. Daripada kesihatan, daripada mungkin tangkap ular, dia ada pula kata nak tangkap ular. Tangkap ular, contoh sayang pencinta haiwan. Itu antara tugasan yang kita banyak permohonan hampir hari-hari. Jangan terkejut, dekat Kuala Lumpur ni kes menangkap ular banyak. Banyak ular punya kat KL ni kan, walaupun bandar Biawak, monyet. Anda pecinta haiwan lah, kan? Bersama dengan kita. Okey, soalan ni tuan. Maknanya kalau kata contohnya lah, kalau kata saya mohon nak jadi sukarelawan IPM, kita ni boleh pilih ke atau dia random? Maknanya dia akan buat penugasan bila berlaku bencana, lepas tu tangkap haiwan ke, lepas tu untuk ambulans tu ke, macam mana tuan? Ke dia ada bagi-bagi bidang dia? Okey, itu antaranya lah. Macam kita punya pejabat kita dibuka 24 jam. Orang awam boleh cari, boleh call kita untuk kecemasan 24 jam. Dan banjir pula, dia tak tahu bila akan berlaku kan. Betul. So apabila kes banjir berlaku, kita tidak mengganggu sangat anggota-anggota yang standby untuk kes 999 tadi. Okey. Kita akan kerahkan anggota standby kita untuk tugasan lain seperti bencana. Okey. So kepada rakan-rakan dekat luar sana, so dekat bawah kita melah tu dah ada nombor telefon APM, juga ada pejabat daerah yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kata nak join sebagai sukarelawan APM, boleh terus call ataupun terus ke pejabat APM terdekat. So tuan, ini ada lagi beberapa soalan kita pun nak
Kita pun dah 40 minit dah ni bersiaran langsung ni. Sekejap je rasanya. Tak rasa. Okey, so tadi tuan pun dah cerita untuk apa, kalau siapa nak join sebagai sukarelawan APM. So dekat dalam kita punya live pun dah tulis kat bawah tu. Di mana kita nak kan? So soalan ni dah tak boleh cakap lah. Okey, mungkin tuan ada nasihat ataupun saranan dekat penduduk di KL ni, khususnya di Kuala Lumpur ni, bandar ni, sebab kita Kuala Lumpur ni selalu ramai orang kan. So yang mungkin akan terdedah dengan situasi bencana ni, mungkin tuan boleh bagi nasihat ataupun saranan dekat mereka. Tadi saya ada sebut bahawa pastikan kawasan kita, kawasan rumah kita, keliling rumah kita bersih, sentiasa bersih ya. Banyak jangan kita bergantung sangat dengan agensi-agensi untuk membersihkan. Mungkin apabila air banjir laju datang, air sungai datang, dibawa sekali dengan kotoran-kotoran. Ya, kotoran-kotoran itu akan tutup lubang-lubang itu. Air akan tersekat. So bantu kami untuk pastikan kawasan sekeliling kediaman kita bersih. Juga keselamatan. Pastikan anak-anak kita jangan jadikan bencana ni seperti pesta di mana main air, pergi ke kawasan sungai. Pastikan apabila air naik tu kita tutup kita punya main power source kita tu, ya, DB kita tu kita tutup. Banyak kes waktu bencana banjir yang terkena renjatan elektrik. Dan kita lihat juga apabila air naik, binatang-binatang pun akan keluar. Dia akan cari tempat berlindung. Salah satu tempat berlindung adalah rumah-rumah kita. Sentiasa alert. Di mana binatang berbisa boleh masuk. Dan juga pastikan yang seperti kita cakap tadi, barang-barang penting dah siap dalam satu beg, dua beg. Ya. Senang untuk kita menyelamatkan diri, angkat 1-2 beg dan kita insya-Allah tak ada apa benda yang pening ataupun kita risaukan lagi tertinggal ya. Okey, tu dia tadi maknanya kita kena ambil maklum lah, kena bersiap awal, bersedia awal. Okey, mungkin tuan ada harapan tuan kepada seluruh warga APM Amnya, warga APM WP Wilayah tuan, dan juga kepada semua petugas-petugas agensi keselamatan kecemasan dalam menghadapi monsun timur laut pada kali ini. Okey. Sekarang ni cabaran APM Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur ni untuk mencari anggota-anggota sukarelawan. Kenapa? Sebab di Kuala Lumpur ni market telah buka. Market pekerja telah buka. Dan kita ada juga Food Panda lah, Grab lah, yang e-hailing tu kan. So di mana kan apabila menjadi anggota sukarelawan kita, tak adalah banyak allowance yang diberi berbandingkan apa yang dapat kat luar, betul kan? So tapi saya sarankan untuk bersama dengan kita bukanlah untuk mengejar allowance yang tinggi. Boleh bawa Grab ke kerja di luar, tetapi bersama dengan kita waktu kita perlu. Dan insya-Allah allowance kita akan sediakan. Contoh apabila banjir berlaku, mungkin selepas 24 jam lapor dirilah kepada pejabat APM. Sebelum tu awal-awal daftar dah bersama APM. Apabila berlaku mungkin dalam bulan depan, mungkin tahun-tahun lepas ini anda sudah menjadi anggota kita. Tengok banjir berlaku. So masa itulah anda nak berkhidmat untuk negara kepada masyarakat. Saya adalah anggota. Dah setahun dah tak pergi. Ini masanya waktu yang sesuai untuk saya bersama. Ya, turunlah, lapor diri. Dan ataupun dalam sebelum tu kita ada pusat-pusat latihan kita. Di utara ada, di timur ada, di tengah ni, di Bangi ada, di selatan pun ada. Setiap pusat-pusat latihan tu ada ilmu-ilmu yang berlainan. Pergilah pejabat APM dan tengok latihan-latihan yang diberi di setiap pejabat itu. Pergilah daftar dan kata pada tuan, saya nak pergi ke Baling, pusat latihan di Baling untuk belajar
macam mana nak menyelamat haiwan berbisa ataupun macam mana nak dapatkan ilmu hutan. Antara tugas kita mencari orang hilang dalam hutan. Itu contoh-contohnya. Bukan hanya untuk waktu banjir saja. Ilmu-ilmu kesihatan, medical, macam mana nak menyelamatkan kawan-kawan adik-beradik apabila contohnya dia diserangan tercekik, macam mana nak buat, ataupun jantung tiba-tiba berhenti, tengok dah tak ada nadi, apa nak buat, macam mana nak buat CPR, pernah tengok TV tapi tak tahu nak buat. Hadirlah bersama APM kita, insya-Allah kita akan ajar ilmu-ilmu tu untuk kegunaan kita dan adik-beradik keluarga kita sendiri dulu. Apabila kita dah confident, bersama APM kita akan lepaskan tuan-tuan dan puan bersama anggota-anggota yang dah biasa untuk tugasan menyelamat di lapangan. Maknanya sebenarnya untunglah jadi daftar sebagai sukarelawan ni, maknanya bukan hanya membantu APM menjadi sukarelawan, tapi pada masa yang sama dekat rumah, di kawasan sekeliling pun dia boleh jadi penyelamat juga. Contohnya kalau kat rumah kan, dalam ahli keluarga ke, mungkin jiran tetangga ke, ada masalah ke, mungkin dia boleh bantu. Sebab apa? Dia dah ada basic sebagai seorang penyelamat. So okey tuan. Lagi satu, saya tengok di Kuala Lumpur ni tak ramai yang pandai berenang. Ya? Termasuk saya lah. Daftarlah bersama APM. Kalau di Kuala Lumpur ni kita ada pusat latihan ni, kita ada kolam renang. Kita akan ajar asas berenang secara di mana tuan? Di Bangi. Pusat latihan di Bangi. Okey, maknanya kalau dia daftar sebagai seorang sukarelawan, dia akan terus pergi latihan. Akan diberikan latihan. Latihan asas. Latihan asas ni mungkin dalam 10% je daripada ilmu-ilmu yang ada. Lepas tu kita akan latihan kesusulan lah. Okey, contohnya kalau saya daftar sebagai seorang sukarelawan lah, maknanya dia akan buatkan satu latihan asas pada hujung minggu, contoh je kan? Yang 2 hari 1 malam. Okey, maknanya ada latihan asas. So lepas tu dia boleh pergi lain-lain latihan. Betul. Yang diperlukan. Kemahiran lah, apa-apa yang dia minat, pilihlah mana yang minat dulu. Okey, maknanya adalah latihan yang disediakan kan. So mungkin Tuan Fendi boleh cakap tadi, dekat KL ni kurang sukarelawan APM yang pandai berenang kan. So dia minta siapa-siapa orang-orang di KL ni masuk jadi sukarelawan APM. Kita ramaikan sukarelawan di KL ni. Biar ramai yang dapat bantu. APM tu dah pandai berenang. Orang-orang awam saya lihat yang baru orang APM dah pandai dah, orang awam ni lah. Yang baru masuk APM, baru daftar, bila kita tanya dalam 30 orang berapa yang pandai berenang, 3-4 orang. Lain tak pandai. Terpaksalah kita train. Dah kena buat latihan. Yeah. Okey. Ada lagi soalan-soalan daripada Facebook? Tak ada Okey tuan. Itu tadilah soalan last daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Tuan Afendi bin Haji Ali kerana bersama kita, dan ada soalan ni soalan terakhir lah tuan sebab kita pun dah berborak lama. Mungkin tuan boleh bagi nombor atau talian yang boleh dihubungi dan juga media sosial APM wilayah tuan untuk penduduk di Kuala Lumpur dan Putrajaya sekiranya mereka berhadapan dengan sebarang situasi bencana. So di crawler pun ada, mungkin tuan boleh cakap juga. Kalau itulah yang seperti yang crawler kat bawah tu, nombor-nombor pejabat kita lah. Di Kuala Lumpur ada, di Ceras ada, dan nombor-nombor tu boleh didapati juga di laman web kita lah. Di laman web kita www.civildefense civildefense.gov.my ataupun di Facebook kita atau Facebook APM Wilayah Persekutuan. Okey. So lagi sekali lah sahabat-sahabat yang bersama kita hari ni, kalau boleh kita war-warkan, kita viralkan, jadilah sukarelawan APM. So kita jumpa lagi tuan, insya-Allah di lain masa. Terima kasih banyak APM. Terima kasih sekali lagi. Tuan Terry, terima kasih. Terima kasih. So terima kasih Tuan Fendi bin Haji Ali, dan kepada semua yang bersama kita, terima kasih banyak-banyak diucapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Salam.
Ready to go back kecemasan bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. #APM sana sini amat perlu bagi setiap individu isi rumah. Keperluan berbeza mengikut jantina, umur maupun keperluan khas. Yang penting kita sedar dan buat persediaan awal. Ayuh kita semarakkan #Keluarga Malaysia siap siaga bencana sempena bulan